Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan telah menyatakan bahawa pendidikan sains di Malaysia dapat memupuk budaya sains dan teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan juga berdaya tahan, serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. Selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK menekankan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu. Justru itu, mata pelajaran sains merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diambil oleh murid dari peringkat sekolah rendah sehingga sekolah menengah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Hud ayat yang ke-61, mafhumnya, dialah yang menjadikan kamu daripada bumi iaitu tanah serta menghendaki kamu memakmurkannya. Berdasarkan firman Allah daripada ayat tersebut jelas membuktikan bahawa selain tanggungjawab manusia dan tujuan kita sebagai hamba Allah diciptakan untuk beribadat kepadanya, kita juga diamanahkan untuk memakmurkan bumi ini dengan pelbagai bentuk kebaikan. Perkataan sains ditakrifkan kepada beberapa maksud, antaranya sains merupakan suatu pembelajaran dan kajian tentang sesuatu kejadian, fenomena atau perkara yang terdapat di atas muka bumi. Menurut Kamus Oxford Dictionary 1998, sains bermaksud suatu ilmu pengetahuan. Manakala menurut Jasmine 2016, beliau menyatakan sains merupakan satu ilmu yang mendalam serta perlu difahami dengan yakin. Dalam konteks Islam pula, sains merupakan suatu penerokaan alam semesta yang membawa manusia kepada penemuan konsep ilmiah dan berguna kepada kehidupan sekaligus membuktikan kebesaran dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan standard kurikulum sains tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 telah dibangunkan berasaskan kepada 4 disiplin sains iaitu biologi, kimia, fizik dan juga sains bumi. Menerusi keempat-empat disiplin ini, ianya telah disusun melalui 5 tema iaitu kaedah sains, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, penerokaan unsur dan pengurusan alam, tenaga dan kelestarian hidup dan penerokaan bumi serta angkasa lepas berdasarkan dokumen standard kurikulum pentaksiran 2016. Seterusnya, mata pelajaran sains tingkatan 2 pula terdapat 4 tema yang telah disusun dan disesuaikan selari dengan kemahiran dan juga kebolehan pelajar. Topik dan tema yang telah dipilih memberikan penekanan kepada kemahiran berfikir, kemahiran maklumat dan komunikasi, kemahiran membuat keputusan dan juga kemahiran menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian selari dengan keperluan kemahiran yang diperuntukkan dalam abad ke-21. Dalam kajian ini, kumpulan kami telah memilih tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan kehidupan iaitu ekosistem. Di dalam topik ini, pelajar telah didedahkan dengan sistem aliran tenaga dalam ekosistem, kitaran neutron dalam ekosistem, sandaran dan juga interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran, dan yang keempat, peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam. Peranan manusia sangat penting dalam mengharmonikan alam semesta. Kemusnahan alam semula jadi hasil tindakan yang tidak bertanggungjawab sesetengah pihak telah mencetuskan banyak masalah yang melibatkan pelbagai pihak. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal fikiran, sifat amanah dan tanggungjawab perlu dipupuk semenjak dari bangku sekolah lagi bagi memastikan bumi yang dijadikan sumber asas kebergantungan ini terpelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfatili binti Alias, nombor matrik 2202619. Saya akan sambung berkaitan organisasi standard kurikulum pendidikan Islam. Organisasi standard
kurikulum pendidikan Islam ni bertujuan untuk memenuhi keperluan untuk membina dan membentuk peribadi Muslim yang memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh. Dan akibat daripada ini, murid dapat membangunkan diri mereka sendiri serta masyarakat berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian murid juga akan mampu untuk mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kurikulum standard pendidikan Islam terdapat 6 bidang. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, ketiga fiqh, keempat akidah, kemudian sirah dan tamadun Islam, dan yang terakhir sekali adalah akhlak Islamiah. Saya akan cuba kaitkan berkenaan tajuk sains tema 1 iaitu ekosistem serta apa perkaitannya dengan pendidikan Islam bidang 6 akhlak Islamiah, tajuk amanah tunggak kesejahteraan. Okay, kalau kita dapat lihat hubungan manusia dengan alam ni, dia sangat bergantungan lah antara satu sama lain, dan ini dia melihatkan satu kesatuan daripada sang pencipta yang satu, dan kewajipan manusia untuk mengelola alam dan menjaga dia akan dipertanggungjawabkan lah. Dan apabila kalaulah macam berlaku sebarang gangguan kan disebabkan tangan-tangan manusia ni, akan menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem, dan padahnya ataupun perkara buruknya akan kembali kepada manusia juga. Dalam bidang 6 akhlak Islamiah, amanah tunggak kesejahteraan, murid akan didedahkan dengan maksud amanah, dari nakli tuntutan bersifat amanah, kepentingan sifat amanah, cara-cara amalkan sifat amanah serta implikasi tidak amanah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat, memang dalam surah Ar-Rum ayat 41, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kita dapat lihat hubung kait sains ekosistem dengan sifat amanah ni. Kita ajarkan juga dalam pendidikan Islam tingkatan 1 untuk membetulkan moral terhadap alam sekitar, iaitu dengan penerapan akidah dan akhlak dalam memahami peranan manusia sebagai khalifah lah. Dan tugasan peranan manusia sebagai khalifah ni akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada dalil-dalil Al-Quran yang berkaitan. Al-Quran merupakan sumber autentik yang pertama bagi akidah Islam, dan selepasnya itu adalah hadis lah. Okay. Dan Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata dasar yang terdiri daripada kataan qara'a, qaf, ra dengan hamzah, yang bermaksud membaca. Tetapi kenapa kataan Al-Quran tu sebenarnya bukan hanya merujuk pada membaca saja, kerana Al-Quran dari segi istilah ni bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Okay? Banyak nama-nama Al-Quran seperti Al-Zikru, Al-Furqan, At-Tanzil, okay? Al-Kitab. Okay? Dan jika kita lihat antara nama Al-Quran sebagai Al-Zikru, yang ini memberi peringatan, kerana isi dan kandungannya bermatlamatkan untuk khalifah yang Allah
ciptakan ni untuk mengingati keesaannya dan juga kekuasaannya, yang mana ia meliputi segenap ilmu pengetahuan yang wujud dalam dunia ini, sama ada baik dari segi sains, akidah, sejarah maupun syariat. Okey. Azmi Sharom 2001 juga menambah bahawa Al-Quran mendidik manusia untuk meneroka alam dengan tujuan penghayatan, bukan eksploitasi. Justru dalam jurnal ini kami memilih 7 ayat Al-Quran berkaitan sains berunsurkan kelestarian alam sekitar yang boleh dikaitkan dengan sumber sains, subjek sains tingkatan 2 di sekolah. Antara ayat tersebut yang kami pilih ialah ayat 43 surah An-Nur, ayat 41 surah Al-Rum, ayat 61 surah Hud, ayat 45 surah An-Nur, ayat 30 surah Al-Baqarah dan ayat 53 hingga 54 surah Taha. Baiklah, berdasarkan penerangan ayat di atas, kita dapat lihat bahawa kenapa artikel kami ini mengetengahkan hubung kait sains dalam mengintegrasikan ilmu tersebut dengan aspek Islamik lah. Okey. Kerana kita lihat pada falsafah pendidikan kebangsaan juga menyatakan bahawa pendidikan kita ni bersifat holistik. Jadi dari segenap sudut ilmu kita dapat penuhi dalam membina generasi yang lebih baik untuk akan datang. Kita dapat lihat untuk antara sains dan ekosistem dan pendidikan Islam ni, kita boleh fokuskan pada kriteria pertama iaitu alam semula jadi. Walaupun saja sains secara umumnya di luar skop keagamaan Islam, tetapi kandungan yang diceritakan tersebut dapat dikaitkan dengan bukti kekuasaan Allah SWT seperti mana yang wujud dalam Al-Quran. Okey. Sebagai contoh rantaian makanan rantaian makanan yang bermula daripada sekecil-kecil lalang menjadi sumber buat ulat beluncas. Kemudian ia dimakan oleh katak dan diakhiri dengan ular. Ular yang memakan katak tersebutlah. Firman Allah SWT dapat kita hubung kait berkenaan rantaian makanan ini. Surah Taha ayat 53 dan ayat 54. Jadi kedua-dua ayat ini menguatkan lagi hujah sebelum ini, di mana tumbuhan yang pelbagai hidup kerana air hujan. Kemudian Allah menyatakan binatang ternakan sebagai sumber ekonomi dan makanan manusia. Apa yang kami tekankan ialah turutan kata-kata Allah yang mendahulukan air diikuti oleh tumbuhan, seterusnya binatang, membuktikan bahawa makhluk Allah SWT hidup atas kebergantungannya terhadap sumber dan rezeki ilahi. Baiklah, dalam surah An-Nur ayat 23, Allah SWT juga telah menyatakan bahawa proses sekitaran air daripada penyejatan sehingga penurunan hujan yang memberi manfaat kepada kehidupan di bumi. Alam sekitar ini juga disebut sebagai ekosfera, yang di mana ekosistem yang pelbagai berinteraksi dan saling bergantung antara satu sama lain dari segi faktor biologi dan fizikal, menurut Imaduddin dan Nushatirah 2016. Alam sekitar ni tidaklah dicipta hanya begitu saja tanpa ada yang menguruskannya. Jadi Allah menguruskan kita sebagai khalifah di bumi untuk menguruskan segala sumber-sumber alam yang disediakan oleh Allah SWT. Okey. Jadi bila Allah sediakan ni, Allah bukan suruh untuk kita buat kefasadan, tapi Allah nak uruskan untuk kita punya keperluan manusia. Okey. Definisi khalifah bukan merujuk kepada ketua atau satu badan dalam angkatan, tetapi secara tersiratnya bererti peneraju dan pemakmur alam. Memang tak dapat nak dinafikan bahawa manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki akal untuk berfikir dan menakul kekuasaannya. Walaupun macam-macam Allah SWT telah mengingatkan kita berkenaan penjagaan alam, tidak melakukan kerosakan di bumi, masih ada sekelintir individu yang tidak bertanggungjawab dan masih kurang dalam sedar akan penting tanggungjawab menjaga alam ni. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menyatakan bahawa secara mafhumnya telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut.
dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendaklah merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Justru silaturahim yang utuh antara manusia dengan alam dapat membina kehidupan yang aman dan selesa. Sebenarnya kehidupan yang Allah ciptakan ni, pokok ke haiwan ni, mereka ada perasaan Jangan kita je ada perasaan, mereka pun ada perasaan. Dan sebenarnya kita juga diberi peluang, akal dan fikiran untuk memberi kelangsungan proses dalam menghayati ciptaan Allah, seterusnya mewujudkan anyakan paradigma dalam memelihara khazanah semula jadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan mengenai maklum bala responden dalam menghubungkaitkan antara sains dan pendidikan Islam. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, Normaliah Yusof, nombor cik 2202600. Okey, di sini ada 6 orang pelajar responden diberikan soalan kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Okey. Kemudian, soalannya berbentuk alam semula jadi, ciptaan Tuhan yang banyak memberi manfaat kepada manusia sejagat sebagai seorang insan yang bertanggungjawab. Jadi, bagaimanakah murid ini tersebut mengaitkan pendidikan Islam yang anda pelajari, yang mereka pelajari dalam menghargai alam sekitar, mengaitkan tentang pendidikan Islam dan juga alam sekitar. Oleh itu, mari kita lihat apakah responden tersebut. Respon 6 orang pelajar ini adalah merupakan murid tingkatan 3. Mereka terdiri daripada 3 orang pelajar perempuan dan 3 orang pelajar lelaki. Soalan yang dijawab pada hari yang sama dan juga pada masa yang sama. Kemudian masa diberi hanya selama 30 minit berserta dengan penjelasan kepada soalan yang diberikan. Kemudian mari kita lihat responden yang pertama. Responden ini juga memahami kehendak soalan dan berjaya menghubungkaitkan bertanggungjawab seorang insan dalam menghargai alam sekitar. Jadinya responden ini yang pertama ni dikaitkan dan kemudian jawapan dan ulasan diberikan merujuk kepada hubungkait antara Islam, antara alam sekitar juga pendidikan Islam. Begitu juga dia mengaitkan bahawa tugas seorang terhadap alam sekitar dengan mendorong individu lain untuk turut serta dan menghargai alam sekitar. Jadinya hal ini mereka sahaja memberikan kebaikan pada alam sekitar tapi juga manfaat keharmonian antara individu lain dan masyarakat. Daripada responden pertama. Dan responden yang kedua pula, dia mengatakan bahawa pelajar ini juga memahami kehendak soalan dan berjaya dalam menghubungkaitkan jawapan dan ulasan diberikan. Murid ini disebut juga dia mengatakan bahawa semua inilah pinjaman Allah SWT kepada hamba-hambanya dan kita dipertanggungjawabkan dan diamanahkan untuk dipelihara. Kemudian responden yang ketiga ada mengatakan bahawa pelajar ini juga berjaya menghubungkaitkan dan juga mengatakan bahawa dia menyatakan perasaan bersyukur kerana dilahirkan sebagai hamba Allah SWT dan alam sekitar ini, dia berpesan juga alam sekitar ini hanyalah pinjaman daripada Allah SWT dan kemudian kita kena menghargainya. Dan responden ini juga berpesan bahawa kita kena menghargainya supaya sebaik-baik, kerana alam sekitar ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza sedikit dengan responden yang keempat. Dia kurang memahamilah kehendak soalan kerana dia menghubungkaitkan tanggungjawab insan dalam menghargai alam sekitar dengan menghargai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya kurang tepat disebabkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah perkara yang wajib dipercayai dan dipegang erat oleh seorang muslim, bukan sekadar menghargainya. Responden yang kelima dan keenam juga memahami kehendak soalan dan berjaya menghubungkaitkan tanggungjawab seseorang insan ataupun seorang insan dalam menghargai alam sekitarlah berdasarkan jawapan dan ulasan yang diberi. Responden yang ke-5 dan ke-6 ini
Meyakini bahawa Allah SWT yang menciptakan sekalian alam. Ini adalah jawapan mereka lah, meyakini bahawa Allah SWT yang mencipta sekalian alam adalah merupakan kewajipan kepada orang Islam, dan keyakinan tersebut akan mendorong manusia untuk lebih menghargai alam sekitar. Secara kesimpulannya ialah berdasarkan maklum balas ke 6 responden tersebut ataupun 6 orang murid daripada 3-3-nya, mereka memahami dan mampu menghubungkaitkan tanggungjawab insan dalam menghargai alam sekitar. Hal ini kerana mereka telah didedahkan dengan tanggungjawab insan dalam menghargai alam sekitar ini sejak di sekolah rendah. Sekian, terima kasih. Sebagai cadangan, kami berpendapat dan berkeinginan untuk kongsi kajian ini melalui Badan Penyelidikan Pendidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kesimpulannya, hubungkait pendidikan Islam dan sains sangat penting diterapkan dalam diri setiap individu, terutamanya murid, kerana dengan ilmu dan pengetahuan ini, murid dapat menghubungkan sains ekosistem dengan kehidupan seharian di samping menambahkan rasa bersyukur atas nikmat Allah. Sekian, terima kasih.